awal-awal dah jalan dah. Alhamdulillah. Cik, lalu tabungan buat baiklah rasuk. Pakai kain black card tak ada poket. Tak usah nak berlakon kan kata. Siapa sekarang ni transport online dia. Tak apa. Tak, tu maksudnya 2020 tahun. Standard yang paling rendah dah kita letak. Tak ada kan. Tu sebabnya saya yakin orang sini banyak bagi ni topik lain saya kata. Topik lain. Makna kata kecintaan kita pada harta. Ketiga, cinta dunia ni kita lihat pada apa? Kecintaan dia pada pangkat kedudukan. Mati pun sanggup. Menangis, melutut, minta tolonglah biar nama dia ada. Sanggup bayar biar dapat satu kedudukan. Baik apa tuan? Jangan minta-minta jadi pemimpin. Tapi kalau dah dia pilih, kena terima sebagai satu amanah. Borek tuan. Amanah borek. Iyo. Tuan-tuan tak tengok hari tu, Malaysia diiktiraf sebagai negara yang paling rajin sekali pilihan raya. Tuan-tuan perasan nak? Jajak pilihan raya. Ni sekarang ni pattern. Habis ni tahun depan Sabah dah pilihan raya balik. Habis lepas tu tak lama tu dah pilihan raya. Tu yang dia Sarawak pula. Lepas tu pada Sarawak tu yang negeri-negeri yang dah pilihan raya awal itu pilihan raya dah balik. Tak ada kerja lain tuan-tuan. Jadi pemimpin sonok tuan-tuan. Sonok dek nama tuan-tuan. Tanggungjawab besar. Kono balun tak boleh tahan nak tu. Tuan-tuan buka lah dalam media sosial, letak muka satu pemimpin. Tuan-tuan jangan tulis apa-apa, letak muka je. Tak payah tulis beliau pemimpin, tak payah, letak muka je, post. Tengok komen bawah, kepala bapak semua keluar. Maki hamun, mati lagi baik sudahlah kau, anak haram, semua keluar. Tiba-tiba datang AJK Surau Al-Muttaqin yang penuh ketakwaan komen. Tidak adakah bahasa yang lebih baik digunakan? Bukankah Nabi mengajar kita sekiranya kamu tidak ada apa perkataan yang baik untuk kamu ucapkan, bukankah lebih baik kamu diam? Saya sekadar mengingatkan. Bawah tu kurungan AJK Surau Al-Muttaqin. Ada reply yang sudahlah kau pun sama, kepala bapak mak dia reply. Ya kan? Nak cakap ni hari ni cerita ni, masalahnya bukan masalah gambar tu, masalah apa? Masalah jiwa orang yang komen tu sakit tuan-tuan. Tuan-tuan buka media sosial, yang kutuk, yang maki hamun, yang macam-macam, semua kata-kata kesat keluar. Bukan orang Cina, orang India tuan-tuan, orang Melayu agama Islam. Sembahyang 5 kali sehari, macam tu ayat keluar tuan-tuan. Dia cakap tu, macam mana cerita ni kan? Heran tuan-tuan. Menangis-nangis, tolonglah bagi biar nama saya naik, tolonglah. Nak bona jadi wakil rakyat tuan-tuan. Nak bona macam-macam tuan-tuan. Orang sanggup lobby, belanja makan daripada meja sampai ke meja. Sampai kedai sebelah pun dia bayar. Bukan satu kedai ni, kedai sebelah pun dia bayar. Ikan ni semua ikan lah, ikan besar-besar makan malam. Ikan siakap ampek rasa. Bapak saudara pernah makan tak Om? Ikan siakap ampek rasa pernah makan Om? Pernah ke tak? Tak pernah. Orang perempuan memang rasa 3, yang masam masin manis. Rasa kompek orang lelaki rasa time bayar. Lain macam besar. Tu yang pek rasa. Faham dah, faham ya? Dia tahu apa, kita yang bayar. Time bayar umat mahal lah. Lain macam tu rasa kompek, rasa lain macam. Jadi lepas ni cakap kat kedai tu, ikan siakap 4 rasa. Dia tahulah kan. Tak pernah dia murah tuan-tuan. Kita cakap lah macam mana kat kedai tom yum tu. Ikan yang kecil tau, kecil, tak nak besar sangat. Sama beratus bayar. Ya tuan-tuan kan. Baik macam mana? Jadi itu cerita dia. Jadi kecintaan ni, kecintaan kepada dunia dan takut mati. Dah cinta dunia, tentu takut mati tuan-tuan. Sayang bini, janganlah aku mati okey kan. Kata siapa pula yang sapu bini aku ni. Bila duit dah banyak, ni kalau aku mati tak sampai aku belanja ni. Tapi kalau dipikir yaumul akhir,
Contohlah macam ni lah, macam. Sebab kita kena ingat, kalau kita pegang di kepala, dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Senang faham? Tengok Abang Ila tu, Bangla, Abang Ima, Myanmar, Abang Ipal, Nepal. Abang-abang ni yang datang ke Malaysia Kojo ni cari duit ni, cari rezeki. Dia apa peduli? Tengok abang sahabat kita yang daripada Bangladesh ni, dia apa kira? Dia makan nasi, membukit nasi, bawang sebiji, kuah kari, lukui. Tahu lukui? Kau faham lah, tak faham sudahlah. Curah tu banjir lah kuah kari tu kan, sampai mondap nasi tu. Dia makan tu air kosong lah, air kosong. Duit dia simpan, pakai baju kuning, seluar hijau, kasut biru, berapa dia peduli? Pegang tangan sama jantan melintih jalan, apa dia peduli? Sebab dia tak peduli penilaian orang kat Malaysia, sebab dia tahu Malaysia bukan tempat tinggal. Bangladesh tempat tinggal. Duit semua hantar balik Bangladesh, hantar balik Bangladesh, hantar. Jadi bila dia balik Bangladesh, dah ponek kerja dah 10 tahun, 15 tahun, dia balik Bangladesh, rumah besar, kereta besar, bini besar, nama hantar darah kerja bagi duit kan. Balik, itu baru dia rasa. Macam tu juga kita kat dunia ni. Kalau kita rasa kecintaan kita pada dunia, habis kita. Kalau kita cinta akhirat, lebih. Liman kana arjullaha wal amal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat untuk dia, maka wa zakarullaha katsira, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Tak adalah dia cinta dunia lebih-lebih. Ada duit dia zap, bang, hui banyak duit bang, dia buat apa? Abang nak bagi surau sikitlah. Berapa nak bagi? Tak adalah banyak, apa nak bagi dalam 5,000 macam tu. Oh, macam tu kan. Baru steady. Kan? Ya tuan-tuan, bagi tuan-tuan tengok tu, hamba Allah tu, Kek Seremban. Dia tanya, ada tak tanah nak wakaf? Dia kata. Dia wakaf untuk ayah dia. Berapa harga tanah? 5 juta. Lepas itu dia cakap, alamak, alang-alang. Macam tu. Saya tahu cerita tu sebab masa tu saya masih kerja. Saya tahu. Ada tak tanah lain? Saya nak wakafkan untuk saya sekali lah. Ada tak tanah? Boleh satu tanah lagi 6.5 juta. Tanah yang 5 juta tadi dia bina masjid di Seremban 2. 50 juta kos binaan. Kemudian masjid di Senayan 100 juta tuan-tuan. Siap satu petak dekat masjid tu. Kalau aku mati besok situ tanam. Bayangkan. Pengusi khairat kematian pun tak booking lubang kubur. Dia dah booking lubang kubur. Nabi kata apa? Manusia yang paling cerdik adalah manusia yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematian. Nampak? Ni baru betul cinta sepenuh hati. Makna dia tak cinta dunia, dia cinta sepenuh hati pada Allah dan Rasul. Sedekah. Dia langkawi, dia wakafkan untuk isteri dia. Adalah tuan-tuan, dia tak bagi tahu nama dia, tapi kita tahu. Ramai orang tahu. Sebab dia terlalu baik, orang tahu juga cerita tu. Siapa dia orang ni? Dia tuan-tuan boleh sedekah tuan-tuan. Benda macam tu tuan-tuan kan. Kita RM50 pun mengigil tuan-tuan. Dia 50 juta. Dia tahu berapa kali sampai pergi masjid tu. Tapi sumbangan dia mengalir tuan-tuan pahala. Allahu Akbar kan? Macam ni lah surau dia. Marin bukan tiba-tiba jadi macam ni. Asalnya kompot dia tu, kompot. Kocik dia tu. Tengok sekarang punya hebat surau dia. Aircon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aircon oh belakang 8. Aircon 8 on, kipas buka, sliding door pun buka, sejuk sampai ke jalan tuan-tuan. Hana tak hana surau ni. Orang lain buka aircon, tutup pintu. Tak ada tuan-tuan. Hebat tak hebat tuan-tuan. Dulu tiba-tiba ke ada aircon ni? Memang daripada hari pertama ke ada aircon? Mana ada? Sumbangan orang. Ni kapet ni berabot orang nak bagi duit sebab nak buat kapet. Sebab apa? Selagi mana kita sujud di sini tuan, mengalir pahala untuk dia. Tu sebab kalau boleh, kalau betul ada kapet yang baru, dia tak akan buka, dia terus letak ke atas tu. Sebab biar masih ada tapak di bawah tu kat dia.
Iya, kita nampak macam tak ada apa-apa kan. Betul lah. Masuk dalam kubur tu kan. Masuk dalam kubur, kalaulah dikatakan, mana pandangan ulama katalah kalau diberikan manusia tu bangunlah hidup seketika. Keluar pada kubur tak ada dia heboh nak cari bini dia, anak bini dia. Dia cari tabung. Cari mana aku boleh sumbang. Sebab apa? Baru dia saudara dalam kubur tu, penting dia selakah. Ada satu hamba Allah masuk dalam kubur. Apalah lapang kubur aku ni? Tak adalah lapang sangat. Just nice, kata orang sini. Lapang sikit lah, lapang sikit. Wih, lapang kubur. Pahala. Malaikat kata, pernah sekali kau datang ke surau, kau bagi sumbangan ikhlas RM1. RM1 macam ni lapang. Sebab ikhlas. Kalau aku tahu aku bagi semua hartaku, dah terlambat. Benar. Masa hidup tak nak bagi. Yang kau sibuk kan apa? Yang kau sibuk kan top up. Yang kau sibuk kan benda-benda lain. Yang kau sibuk kan sport rim. Yang kau sibuk kan apa? Handphone, gadget. Yang kau sibuk kan benda-benda lain, bukannya benda-benda akhirat. Tu cerita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila katakan tadi takut mati sebab dah terlampau banyak kan, melayan dunia ni terlampau sayang sampai takutlah dia mati. Takut mati, tetap mati tuan-tuan. Kenapa? Takut mati, tetap mati. Orang berani mati pun mati. Dia apa? Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Ada orang ni jumpa saya di Wangsa Maju, saya habis ceramah, lepas isyak dia jumpa saya. Dia kata, ya Allah, nak sangat jumpa Samsul Bak, dapat bawa hajat anak saya lah. Ya ke? Dia lah, anak saya nak sangat jumpa. Mana anaknya? Anak saya baru meninggal 2 minggu lah. Habis macam mana tu? Itulah saya bakil anak saya lah, saya dapat sempurnakan hasrat anak saya nak jumpa. Saya tanya, anak meninggal bila? Baru 2 minggu. Dia meninggal sakit apa? Dia meninggal dalam tidur, Ustaz. Ya ke? Berapa umur dia? 11 tahun. Setiap malam dia kata tak pernah miss tengok video Samsul Bat. Tapi bukan itulah sebab kematian dia. Kau orang ni bukan percaya warna, kau dengar kau mula, kau nak mati kau tengoklah video, jangan macam tu. Tak, maksudnya dia memang mungkin ada lah ustaz-ustaz lain, Azhar Idrus semua dia tengok, tapi maksudnya dia mati dengan tahap dah lah muda, tak ada dosa budak ni, belum balik pun lagi, tapi dia mati dengan tahap setiap malam dia tengok video majlis ilmu. Benar. Jadi takut mati macam mana pun, kita kena sadar macam mana pun kita akan mati. Ya, kita akan mati. Jadi kalau macam tu macam mana? Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasul, maka hati kita kena takut buat jahat, tuan-tuan. Takut nak buat maksiat. Bila takut buat maksiat tu, kata Syekh Ibrahim Adham, dia kata apa? Kalau kamu nak buat maksiat, jawab 5 soalan. Soalan pertama, kau cari tempat yang mana Allah tak nampak kau, kau buatlah maksiat. Lu tak nampak tu, semua tompek nampak ni. Soalan kedua, jangan makan rezeki yang Allah bagi, makan rezeki lain. Mana datang semua Allah bagi. Yang ketiga, jangan kau duduk dekat atas muka bumi Allah, cari muka bumi lain. Ada satu tanah berbuka kat Bukit Sentosa, tak tahu siapa punya, Allah punya. Macam mana pun tak rapik kat jawab tu. Yang keempat, waktu malaikat maut datang nak cabut nyawa kau, kau minta tangguh, boleh tak? Macam aku nak cabut nyawa kamu wahai manusia. Besoklah datang, sibuk dia, banyak hal. Boleh tak? Rapik dia. Secapek apa, sesaat sebelum, sesaat selepas, tak ada dah. On time. Kalau tu masanya tak cepat tak lambat, itulah masa dia. Dan kelima, waktu kau nak dimasukkan ke dalam neraka, kau merayulah beritahu minta tangguh supaya kau boleh beribadah dulu. Tak boleh, tuan-tuan. Akhirnya jangankan 5, tuan-tuan, 1 pun tak boleh jawab. Jadi kesimpulannya tak sahlah buat maksiat. Kita hidup dalam dunia ni,
Kita pakai satu prinsip, namanya prinsip ihsan dalam Islam. Ihsan ni buat sesuatu perkara seolah-olah kita ni nampak Allah. Kalau kita tak nampak pun kita yakin Allah nampak kita. Malam ni, betul kata pengusi tadi, malaikat mencatat ni, bersayap-sayap ni menaungi kita, catat pahala kita ni. Macam-macam pahala tuan-tuan. Ada pahala tinggi, ada rendah, yang sedang, ada pahala tidur, ada tuan-tuan. Ada pahala menangkup, ada pahala ni kan. Iya. Ada yang pahala konsisten istiqamah, tuan-tuan. Ada pahala bersandar lain, tuan-tuan. Kurang sikit lah. Contoh lah, contoh. Jangan beralih ni contoh. Untunglah kau pek sandar. Dia kan, jangan tak. Sebenarnya tu malaikat catat semua ada pahala. Maka catat semua ada pahala. Iya, tuan-tuan. Pahala datang ke surau, ke masjid, ke rumah Allah ni, siapa yang datang, dalam satu hadis sebut, barang siapa yang datang, dia bersolat maghrib berjemaah, kemudian dia kekal duduk di tempat dia solat tu sampailah masuk waktu isyak, sambil dengan ceramah dia duduk tempat yang sama, nescaya dia akan dapat pahala seolah-olah dia masih lagi sedang bersemayang. Tu yang ada orang dia tak beranjak pada tempat duduk tu, situ dia duduk. Tu sebab apa? Sebab dia tahu hadis ni. Bosa apalah, barang siapa yang datang ke surau, datang ke rumah Allah, beribadah ke masjid, setiap langkah ni, langkah pertama diampunkan dosa, langkah kedua ditinggikan darjat dia, macam itulah seterusnya. Tu sebabnya salah seorang lelaki ni, sahabat ni ketika zaman Nabi, ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, tak aku tahu ada lagi selain pada dia yang rumah paling jauh, dialah rumah paling jauh sekali daripada masjid, maka tak nakkah kau beli kaldai supaya lebih dekat, lebih mudah perjalanan kamu? Dia kata apa? Sesungguhnya aku tidak rela rumah aku dekat dengan masjid, aku biarlah rumahku jauh, mudah-mudahan setiap langkah aku diterima oleh Allah Ta'ala, pahala diberikan kepada aku. Nabi kata sesungguhnya dia mendapatkan kesemuanya. Tu cerita dia. Suruh datang, tuan-tuan, datang surau bercinta, tuan-tuan. Tu sebab saya tak tolak ceramah kat sini, sebab saya dipahamkan di sini subuh pun macam ni lah ramai. Tu ada itu peranjat yuk. Mudah-mudahan, tuan-tuan, mudah-mudahan, amin. Di Felda Palung 14, dia buat kempen, anak-anak sekolah rendah datang solat berjemaah di masjid, dapat duit belanja RM3 di sekolah. Abah kata kau pergi masjid, abah tak pergi. Adalah abah yang tak pergi kan? Kemudian ada pula siapa yang datang sembahyang jemaah, yang dewasa pula datang sembahyang jemaah 40 hari betul-betul sembahyang subuh. Dia bukan 40 waktu, 40 hari, 40 kali subuh, habis sembahyang AJK surau cop, AJK masjid cop. Kajarannya cukup 40 hari betul-betul. Kalau tahu hari ni terlelap pula tak pergi, kosong balik. Dia kena 40 hari betul-betul layak untuk cabutan bertuah menang skuter. Jangan risau tuan-tuan pasal duit, tak ada masalah, minta ke YB kawasan. Doket-doket Pelang Ayur minta dapat tu. Bayangkan. Tapi nanti tak ikhlas tak. Kadang-kadang terpaksa buat macam tu. Bila dia dah rasa datang, akhirnya dia sendiri dah seronok sendiri datang, walaupun tak menang skuter. Iya, betul tuan-tuan. Itu sebabnya melazimi. Maka kalau kita sayang kat Nabi, sayang kat Allah, kat Rasul, kecintaan yang sebenar, maka kita akan buat apa yang Allah suka, kita akan tinggalkan apa yang Allah larang. Maknanya itu sebabnya dalam hijrah, dengan perubahan hijrah kan, hijrah ni berubah satu tempat ke tempat yang lain. Al-muhajir hajar ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah